Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih saudara pengerusi majlis, saudara Nakhai, jauh dari Padang Terap mai ke sini untuk bersama-sama membakar semangat kita di Simpang Jeram, membawa aura daripada Kedah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak dapat memberikan semangat dan kekuatan kepada kita di Dun Simpang Jeram. Yang sama-sama kita kasihi ayahanda yang berusaha, Cikgu Rafai Pesuruhjaya PAS Negeri Sembilan, yang datang jauh dari Dewan Ulama PAS Wilayah Persekutuan, Al-Fadil Al-Ustaz Syakir Azli. Kalau kenal Azli Taliban, itulah ayah beliau. Mudah-mudahan kekuatan itu pun terus mengalir ke anaknya untuk terus menyemarak perjuangan Islam di mana sahaja kita berada. Tidak ketinggalan yang sama-sama kita kasihi Timbalan Ketua Pemuda Badan Perhubungan PAS Negeri Johor, Al-Fadil Al-Ustaz Azlan Alias. Tuan-tuan pimpinan masyarakat, para alim ulama, asatizah, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, apa khabar semua? Alhamdulillah, jam dah pukul 11.40 masih baik. Memang luar biasa orang Simpang Jeram. Nak confirm baik, cuba tanya orang sebelah, apa khabar orang sebelah? Cuba tanya sikit tuan-tuan. Udah habaq pula tiba-tiba ni utara semua ni apa? Okey tuan-tuan, kita bila bercakap tentang pilihan raya dalam Islam, kita bukan main-main soal politik dan pilihan raya. Tadi Cikgu Rafai ada sebut tentang bagaimana manipulasi cuba dimainkan. Seolah-olah calon kita tidak bersedia. Seolah-olah elemen terpaksa. Itulah satu contoh paling mudah bagaimana persepsi dan perbezaan cara kita melihat sesuatu. Kita bila berpolitik tidak macam orang lain. Minta maaf dalam konteks Malaysia yang sudah merdeka 66 tahun. Tetapi mentaliti masyarakat kita masih lagi terganggu dengan serangan pemikiran daripada Barat. Politik masih dimomokkan dalam rupa bentuk divide and rule. Dan itulah yang sedang berlaku di mana-mana saja bila Islam tidak diletakkan di tempatnya. Maka cara melihat sesuatu masih lagi dalam neraca yang kuno, yang ketinggalan, yang outdated. Sebab itu mereka sangat gusar kalau kita bercakap soal Islam. Sebab Islamlah satu-satunya agama yang relevan. Sampai bila-bila dia akan menjadi rujukan dan kita akan buktikan sampai kiamat Islamlah yang akan memandu dan memacu keselamatan dan kesejahteraan umat sejagat. Untuk itu saya nak mulakan dengan meletakkan kenapa bersungguh-sungguh kita berkempen. Kenapa bersungguh-sungguh kita berpolitik? Nak kira soal politik lebih ramai yang terkandas, ramai yang kecundang, ramai yang susah, ramai yang terpenjara. Apatah lagi bila cakap soal kemerdekaan tanah air. Berapa ribu nyawa terkorban dalam memperjuangkan soal kemerdekaan. Tapi ternyata selepas 60 tahun kita merdeka, mentaliti masyarakat kita seolah-olahnya masih ada yang belum merdeka. Sebab cara lihat merdeka pun masih pada kacamata Barat. Bila sebut merdeka, mereka bercakap soal freedom, kebebasan. Sedangkan dalam Islam bila cakap soal merdeka, kita nak memerdekakan manusia daripada penghambaan sesama manusia. Nak memerdekakan manusia agar dapat melaksanakan semua perintah Allah. Ini kemerdekaan yang kita cari dan kita yakin dan percaya bila masyarakat itu merdeka daripada hambatan, sekatan, halangan manusia, dengan kita berpandukan kepada Allah, kehidupan kita akan sejahtera.
kehidupan kita akan selamat, kita akan bersatu padu. Sebab itu bila kita tengok negara kita pada hari ini, kita akan dapi kita ada masalah yang sangat besar. Satu, benda yang semua orang rasa, regardless apa background, apa agama, apa bangsa, apa kedudukan, kita semua tak dapat nafi kita berada dalam masalah ekonomi yang sangat berat. Paling mudah kita akan terasa dari sudut kos sara hidup. Yang tak perlulah kita nak ulang cerita pasal telur, cerita pasal ayam, cerita pasal sagu. Semua orang rasa. Tetapi nak buat macam mana cara didik barat nak kasih orang lupa masalah rasa masing-masing, dihambat dengan hiburan. Gelak, ketawa, itulah cara yang daripada dulu dilakukan. Minta maaf kalau kita tengok zaman British, dibagikannya main mahjong, main judi, minum arak, bagi hiburan yang menghayalkan, akhirnya masing-masing terlupa. Masing-masing berada dalam keadaan yang sukar. Sebab itu bila kita tengok implikasinya, minta maaf kita sekarang berada dalam sebuah negara yang dipimpin oleh kerajaan yang masih bermentaliti pembangkang. Sepatutnya sebagai kerajaan move forward. Ni bukan cerita 5 bulan, dah cerita nak masuk 10 bulan, nak masuk setahun. Tetapi tanyalah mana-mana pakar ekonomi. Tanyalah mana-mana pakar strategi. Negara masih tidak ada jalan keluar. Yang mana kita bercakap tentang reformasi. Tuan-tuan, saya yakin kebanyakan kita yang hadir ini adalah orang-orang yang terlibat dalam gerakan reformasi 1998-1999. Semua kita saya kira. Semua kita rasa. Cuma hari ini di manakah laungan perkataan reformasi itu benar-benar dijelmakan? Seolah-olah hilang. Dan akhirnya yang mereka nak reform itu akhirnya bersama dengan mereka. Yang ini perlu sama-sama kita cermati. Supaya kita bermuhasabah. Agar politik kita bukan terperangkap masih lagi dalam kerangka politik kebencian. Politik kita masih dalam politik dendam. Yang akhirnya kalau kita bermuhasabah, sejak kita lahir kot kebanyakan daripada kita, sedar tak sedar sebenarnya politik yang sedang melanda negara kita, minta maaf sebut, orang Melayu dan orang Islam kelihatan semakin lama semakin lemah dan longgar di tanah air sendiri. Bila sebut soal kemerdekaan yang kita kata 66 tahun tuan-tuan, Malaysia ini bukan bermula hanya pada 31 Ogos 1957. Buka balik sejarah. Tapi bagaimana suasana politik yang ada dalam negara kita yang berteraskan kepada konsep pemikiran doktrin sosialis, komunis, liberal, plural. Akhirnya mereka membawa pemikiran postmodernism. Postmodernism ni apa tuan-tuan? Mereka nak tutup semua sejarah lama seolah nak buka sejarah baru sampai menafikan sejarah-sejarah lama. Paling mudah. Bagaimana pemikiran postmodernism berlaku pada hari ini? Perkara yang dah basic, dah settle dalam kalangan orang Islam sendiri. Ustaz, kenapa orang perempuan punya pembahagian harta pusaka tak sama dengan lelaki? Ini tidak adil. Kenapa lelaki dapat 2 bahagian, perempuan dapat 1 bahagian? Ini contoh. Benda yang dah settle dah lama. Isu aurat dah settle dah lama. Tiba-tiba dibongkar, dibangkitkan. Seolah-olah benda itu tak pernah dibahaskan. Dan perkara itu akan terus berlarutan. Dan tuan-tuan akan tengok sejarah tanah Melayu pun akan diubah. Sebab nak mengatakan benda yang lama itu semua dah tak boleh pakai. Kita buat pembaharuan. Atas nama tajdid konon-kononnya. Atas nama reform konon-kononnya. Tiba-tiba benda yang dah lama settle, akhirnya diubah satu demi satu. Sebab itu bila kita sebut tadi tentang konsep adil, walaupun namanya parti keadilan, tapi minta maaf, adil yang ditakrifkan bukan mengikut kacamata yang kita faham. Saya tak pergi jauh tuan-tuan, student university. Datang satu grup tengah buat research. Jumpa saya. Saya dulunya pensyarah di Ahmad Ibrahim College of Law, UIA. Saya juga pensyarah di Universiti Islam Selangor. Student datang. Ustaz, boleh tak kami nak buat interview dengan Ustaz? Boleh. Tajuk apa tu? Extremism in Politics. Wush, besarnya tajuk. Ni level master ke PhD?
Tak Ustaz, kami diploma. Lain macam tajuk. Extremism in politics. Dah belajar belum? Itulah sekarang kan style lecturer tak payah mengajar sangat Ustaz. Kami ni main buat research je. Jangan main-main. So saya tanya, how do you define extremism? Bagaimana kamu takrif perkataan ekstremism? Alah, tak penting lah Ustaz, kami interview je Ustaz. Penting sangat ke takrif-takrif? Tuan-tuan, mengikut pengamatan saya, masyarakat kita semakin hari semakin jadi rosak sebab sebenarnya takrifan-takrifan sedang lari satu demi satu. Cek balik. Takrifan-takrifan semua lari. Betul ke Ustaz penting? Penting. Saya tanya balik. Ginilah benda paling basic. Saya nak tanya kamu semua dalam 5-6 orang student. Di group discussion, group assignment, saya tanya. Apa takrifan adil? Tuan-tuan pelajar-pelajar yang bernuansa Islam ini bagi tahu Islam hampir sekata. Islam apa adil? Adil maksudnya sama rata lah Ustaz. Nampak tak? Terus subscribe pemikiran yang bila sebut adil mesti sama. That's why kalau kita perasan dalam konteks politik negara kita, dalam konteks pemikiran liberalism dan pluralism, mereka nak samakan semua. Lelaki perempuan memang kena sama. Tuan-tuan, dalam Islam adakah semua benda sama lelaki dengan perempuan? Adakah akhirnya dalam konteks politik negara kita yang bercakap tentang perlembagaan negara, bercakap tentang kontrak sosial, tiba-tiba hari ini nak kata semua bangsa kena sama? Tiba-tiba kita boleh cakap tentang benda yang termaktub dalam perlembagaan perkara 153, tiba-tiba kita digambarkan sebagai resis. Tiba-tiba tak boleh sebut tentang 3R. Sedangkan 3R ini semua termaktub dengan jelas dalam perlembagaan. Dan kita digari sebegitu rupa. Dibodohkan sebegitu rupa. Sedangkan dulunya mereka inilah yang bercakap tentang freedom of expression. Freedom of speech. Bercakap tentang kebebasan. Tiba-tiba hari ini bila jadi kerajaan, mereka yang sekat semua benda. Inilah contoh pemikiran sosialis. Bila mereka berada di bawah, mereka akan bercakap tentang rakyat. Tapi bila mereka berada di atas, merekalah yang paling berkuku besi. Sebab itu kita berpegang kepada Islam. Islam duduk ke atas, ke bawah, kena pegang. Sebab itu bila cakap tentang politik sebagai orang Islam khususnya, pastikan tuan-tuan. Lebih-lebih lagi kita yang berada dalam PAS, pastikan politik kita bertunjangkan kepada Islam dalam segenap aspek. Jangan tiba-tiba kita sama je dengan parti politik lain. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita perasan daripada awal tadi, bermula dengan Ustaz Azlan, kemudian disambung pula tadi dengan YB Ustaz Tarmizi, disambung dengan Dr. Mazri, disambung dengan Cikgu Rafai, disambung dengan Ustaz Syakir. Tuan-tuan, saya kira kita tak dengar pun suasana maki-memaki, fitnah memfitnah, benci membenci, melainkan kita mengambil pendekatan menerang satu demi satu. Dan itulah sebab bila sebut tentang politik, dia tidak dapat lari daripada elemen dakwah. Nak menerangkan kepada masyarakat. Kita bukan menanam api kebencian. Sebab bila kita tengok politik, bila mana politik itu bermula dengan fitnah dan kebencian, disitulah berlakunya kejatuhan ummah. Tuan-tuan, kalau kita tengok sejarah, masa tidak mengizinkan. Kita bukan bermula 1997, surut belakang. Bagaimana bangsa Melayu sebelum daripada kurun yang ke-15, almost we are nothing. Tak berapa nak nampak dalam peta dunia. Tetapi bila datangnya seorang tokoh daripada luar, Parameswara, masuk, bawa Islam tuan-tuan. Bagaimana Melayu yang suatu ketika dulu tidak ada apa-apa sangat. Tapi dengan Islam itulah akhirnya Melayu itu bangkit sedikit demi sedikit. Bukan setakat membangun sebuah negeri, bukan sebuah negara, tapi semua kita kenal Melaka sebagai sebuah empire yang bergelar Kesultanan Melayu Melaka. Tuan-tuan, Melaka bukan hebat sebab dia Melayu semata-mata, tetapi Melayu pada ketika itu begitu kuat bila tertanam dalam dirinya Islam. Sebab itu Sultan Mansur Shah, Sultan Alauddin Riyad Shah, bila kita baca sejarah-sejarahnya, sangat dekat dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin seperti Saidina Umar bin Al-Khattab, Saidina Umar bin Abdul Aziz. Malam-malam pergi cari
Ini sifat kepimpinan Islam. Bukan kita bercakap hanya pada zaman Nabi. Bukan hanya bercakap dalam soal Khulafa ar-Rashidin. Tapi dekat dengan kita. Cuma ingat, Melaka yang pada ketika itu bukan merdeka 66 tahun. Melaka yang akhirnya jatuh pada 1511. Apakah faktornya? Belajar daripada sejarah. Sayang kalau kita sambut merdeka habis berjuta-juta, tetapi kita tak ambil iktibar. Melaka akhirnya jatuh, tuan-tuan, minta maaf. Jangan terus salahkan China. Jangan terus salahkan India. Jangan terus salahkan Alfonso dia Albuquerque daripada Portugis. Tetapi bagaimana Melaka yang merdeka 110-111 tahun itu akhirnya jatuh disebabkan tangan-tangan orang Melayu sendiri yang mula termakan fitnah, yang mula meninggalkan Islam, yang mula jatuh menjatuh, akhirnya membuka ruang kepada musuh masuk. Ini sejarah yang tak ada siapa nak tipu. Akhirnya kita jatuh disebabkan perpecahan sesama kita. Tuan-tuan, takkanlah 2023 kita masih mengizinkan perkara-perkara ini berlaku. Kita bukan bercakap soal resis. Kita tidak menyalahkan mana-mana bangsa. Tapi kita bermuhasabah sesama kita. Khususnya sebagai orang Islam. Sebab itu kita tengok konon-konon nak jatuhkan Kesultanan Melayu Melaka itu satu penggal. Tidak, tuan-tuan. Bukan 5 tahun, bukan 50 tahun. Tetapi 450 tahun umat Islam bangsa Melayu diinjak-injak oleh penjajah. Itulah yang dialami oleh mereka. Sebab itu kita rasa sangat sedih kalau kita yang hari ini telah merdeka 66 tahun tidak ambil apa-apa iktibar. Bukankah itu juga sebenarnya yang ditunjukkan oleh Nabi SAW? Bagaimana suasana umat Islam ketika di Mekah? Itulah model kita. Tuan-tuan, apa yang tak berlaku kat Mekah? Di Mekah berlakunya pecah belah. Berlakunya pergaduhan, permusuhan atas nama asabiyah kekabilahan. Jatuh menjatuh, bukan setakat jatuh, berperang. Tetapi datangnya politik Islam yang dibawa oleh Nabi SAW berteraskan Al-Quran. Tuan-tuan, orang Johor orang yang hebat. Saya, walaupun mak ayah saya orang Johor, saya ni tak berapa nak Johor sebenarnya. Sebab dibesarkan daripada kecil di Damansara Utama Petaling Jaya. Tapi menarik tentang Johor satu perkara, lebih berkait dengan mak saya. Mak saya orang Johor, tapi dia pun lahir dekat Kelantan. Macam mana boleh lahir dekat Kelantan? Rupanya atuk dia diimport oleh kerajaan negeri Kelantan ketika itu untuk menjadi mudir Ma'had Muhammadi di Kelantan. Nak katanya apa, tuan-tuan? Hebat tak hebat orang Johor ketika itu. Dan kita semua tahulah, kalau saya sendiri balik kampung, jumpa sepupu-sepupu, soalan nombor 1, engkau sekolah agama darjah berapa? Kami yang membesar dekat Selangor ni krik-krik. Dah kenapa engkau? Kalau sekolah agama, sekolah kebangsaan darjah 3, sekolah agama darjah 3 lah. Tapi di Johor tidak begitu. Boleh jadi darjah 6 sekolah kebangsaan, sekolah agama mungkin baru darjah 2, tak naik darjah. Nak kata powernya agama di negeri Johor. Cuma berbalik kepada tadi, yang itu yang kita tengok, rupa-rupanya Johor ini sangat hebat dengan agama. Sebab itu saya nak tanya tuan-tuan, Al-Quran ada 6,236 ayat. Dah bagi jawapan dah tu. Tapi daripada 6,236 ayat, minta maaf saya tanya, ada tak satu ayat yang Nabi SAW tak boleh buat? Soalan apa tengah malam ni susah ni. Suruh kahwin, Nabi kahwin. Suruh perang, Nabi perang. Tapi ada satu ayat pada bacaan saya, sampai sudah sebenarnya Nabi tak boleh buat. Bukan ayat yang ke-6,000. Bukan ayat yang ke-1,000. Tapi tuan-tuan, cuba renung ayat yang pertama. Ayat pertama apa, tuan-tuan? Apa dia? Ayat pertama Allah turun kepada Nabi. Iqra. Apa maksud Iqra? Tuan-tuan, Nabi SAW yang mulia itu, Allah ciptakan dia, dia boleh baca ke tidak? Ironinya, punya banyak ayat, tapi itulah ayat pertama yang Allah berikan kepada Nabi. Seolah-olah nak mengajarkan kepada kita, ya, nak menyelesaikan masalah orang Arab jahiliyah, yang dipanggil jahiliyah tadi, nombor 1 kena membaca. Sebab itu, Parti Islam Malaysia menekankan soal ilmu.
Bila masyarakat itu kaya dengan ilmu, insya-Allah banyak jawapan akan didapat. Dan jawapan itu akan diterjemah dalam bentuk tindakan. Sebab itu boleh tengok, lah, punya banyak ayat, tiba-tiba ayat pertama Nabi tak boleh buat. Nak katanya apa? It's not only about reading. Soalnya bukan soal baca. Sebab itu malaikat Jibril datang kepada Nabi, Nabi naik Gua Hira, turun Gua Hira, akhirnya Allah turun. Turunkan malaikat Jibril kepada Nabi. Peluk Nabi, Iqra, baca. Apa Nabi jawab? Ma ana biqari'in. Aku mana boleh baca? Malaikat Jibril marah tak? Tak. Tuan-tuan minta maaf kalau kita cakap kepada masyarakat Malaysia. Tuan-tuan umat Islam kita kena bersatu. Kita kena berkasakan agenda penyatuan ummah. Apa jawapan paling mudah? Mana boleh Ustaz, lagi pilihan raya ni berpecah. Makin berpecah ada Ustaz? Lebih kurang. Jangan marah tuan-tuan. Ni nak turun kempen apa bagai. Jangan marah kalau orang belum faham apa kita buat. Sebab tu malaikat Jibril ajar kita, Nabi tak faham, peluk kemas lagi. Nabi tak dimarah, Nabi tidak dibenci, Nabi tidak dipukul, lagi dipeluk. Ini teknik dakwah. Iqra, baca lagi. Nabi masih jawab, ma ana biqari'in. Secara asas seolah-olah nak digambarkan kepada kita, selagi mana wahyu yang turun, kita hanya pakai logik, kita takkan dapat terima. Tapi kali ketiga, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca, tapi jangan baca pakai logik engkau Muhammad. Baca, tapi jangan hanya pakai apa yang kau rasa untuk engkau. Tapi bacalah dengan nama Allah. Tuan-tuan, saya melihat politik yang ada hari ini, tolong jangan pakai politik logik semata-mata. Sebagai orang Islam, politik kita ada Tuhan. Nak cakap tentang penyatuan ummah macam tak logik. Ala amno, ala amanah. Ala kau cakap pasal amno, amanah kau tak ajak pula. Tuan-tuan, atas nama penyatuan ummah, kita ajak semua sebenarnya. Siapa yang bersedia bersama Islam, kita ajak. Dan kita punya penyatuan ummah ini bukan hanya untuk orang Melayu dan Islam. Sebab Nabi tunjuk bagaimana penyatuan ummah yang Nabi lakukan itu bermula dengan Muhajirin Ansar. Muhajirin dekat Mekah, Ansar di Madinah. Yang di Madinah itu tuan-tuan ada dua kelompok besar yang bergaduh bukan 60 tahun. Tapi lebih 130 tahun antara Aus dan Khazraj. Bukan bergaduh tapi berbunuh. Tapi politik Islam, politik penyatuan ummah. Buang yang lama. Siapa tak pernah rasa terdendam dengan apa yang kita rasa. Tetapi kita yakin dan percaya kalau politik kita kerana Allah, kita akan berlapang dada tuan-tuan. Sebab tu saya seru sebagai penutup, ayuh. Tak kiralah siapa yang mengundi di Simpang Jeram ini khususnya dalam konteks PRK, ayuh kita satukan semua. Bermula dengan apa yang model ditunjukkan oleh Nabi, satukan dulu umat Islam. Kemudian mudah-mudahan kita yakin dan percaya sebagaimana tanah Melayu itu, bila orang Melayu itu bersatu, dia akan ada kekuatan untuk bersatu dengan mana-mana agama dan bangsa. Dan akhirnya kita bukan nak hanya bangunkan orang Melayu Islam, kita nak bangunkan seluruh negara. Sebab itu dalam konteks PRK Simpang Jeram, Perikatan Nasional menawarkan tokoh yang sangat luar biasa. Tuan-tuan, saya yakin dan percaya kalau level kita ni nak jadi daripada seorang pakar perubatan, tiba-tiba nak jadi adun, buang masa tuan-tuan. Tapi kita yakin dan percaya Dr. Mazri seorang yang sangat faham tentang tanggungjawab dan perjuangan sebagai seorang Islam. Saya seru semua, ayuh kita sama-sama gerakkan dakwah kita, gerakkan kempen kita untuk menyuruh seluruh pengundi di Simpang Jeram untuk sama-sama mengundi Dr. Mazri. Boleh tuan-tuan? Last kali sebagai penutup, kita buat simple activity boleh? Buat bulatan macam ni tuan-tuan. Ni semua geng-geng rindu bulan ni. Dah ada dah. Sekarang bulatan tu letak kat mata tuan-tuan. Okey, dah ada Sekarang bulatan tu cuba cari dekat mana muka Dr. Mazri Yahya. Jumpa tak? Kenalkan dia, hafal betul-betul muka dia. Nombor calon nombor 1. Bagi tahu kat seorang calon nombor 1. Bagi tahu orang sebelah. Calon nombor 1. Bagi tahu orang sebelah tuan-tuan. Calon nombor 1. Okey. Last kali tuan-tuan, dengan bulatan kat mata tu, jom kita gerakkan. Kita letakkan sama-sama. Kita letak dekat dagu tuan-tuan. Dagu tuan-tuan. Dagu. Tinggi sangat dagu tuan-tuan tu. Dagu kat mana tuan-tuan? Dagu kat sini tuan-tuan. Itu dahi namanya. Apa khabar semua? Minta maaf sebagai penutup, saya nak bagi peringatan. Itu sebagai satu contoh bahaya jadi pemimpin. Apa dia cakap semua orang buat. Dan lebih malang lagi
Bila dia cakap tak betul pun ada yang ikut. Orang putih kata cakap lain buat lain. Sebab tu Tuhan, tuan-tuan, kita seru mudah-mudahan politik kita dapat pemimpin yang cakap serupa bikin. Supaya orang tak pening dan bergaduh sama kita. Sebab buat lain, cakap lain. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.